Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan mulakan kuliah SKMM 2323 Fluid Mechanics. So kita akan pergi kepada bab yang pertama, iaitu the differential form of the fundamental laws. So pertama sekali yang saya ingin terangkan di sini ialah berkenaan dengan coordinate system yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran kita. Seperti yang kita ketahui, saya rasa para pelajar telah biasa mendengar koordinat yang dinamakan Cartesian coordinate. Oleh itu, dua jenis koordinat tersebut ialah yang pertama adalah Cartesian coordinate dan yang kedua adalah polar coordinate. So, keterangan berkenaan dua jenis koordinat ini, saya boleh ringkaskan seperti berikut. Cartesian coordinate adalah satu sistem koordinat yang menggunakan idea garis lurus ataupun menggunakan idea paksi X, paksi Y dan juga paksi Z. Walau bagaimanapun, kita kata di dalam silibus kita, kita akan lebih kepada two-dimensional, dua dimensi sahaja. Oleh itu, kita akan fokus kepada koordinat X dan koordinat Y. Dan saya rasa pelajar tidak menghadapi masalah untuk menentukan ataupun untuk membuat pengiraan ataupun untuk memahami Cartesian coordinate kerana kita telah belajar koordinat ini banyak tahun sebelum kelas ini. Contohnya kalau kita ada satu poin di sini, kita akan menunjukkan kedudukan titik ini dengan penulisan kedudukan nilai X dan kedudukan nilai Y. Jadi maknanya kalau ditulis 2, 3 di sini membawa maksud 2 unit pada paksi X dan 3 unit pada paksi Y. So yang ini saya rasa tidak ada masalah kerana pelajar telah biasa dengan menggunakan koordinat ini. Dan di sini mungkin idea baru yang pelajar perlu fokus sedikit. Ketika kita menggunakan Cartesian coordinate ini, kita akan menggunakan koordinat ini untuk menunjukkan pergerakan molekul. So, sekiranya molekul bergerak daripada poin 1 pergi ke poin 2 di sini, kita kata daripada segi penulisan koordinat, kita boleh menulis bahawa molekul bergerak daripada kedudukan X1, Y1 kepada kedudukan baharu iaitu X2 dan Y2. Tetapi seperti yang kita faham, had laju ketika molekul bergerak daripada kedudukan 1 ke kedudukan 2 boleh digambarkan seperti ini, arah ini. Kerana apa? Kerana ini adalah real velocity, maksudnya resultant velocity ataupun velocity sebenar yang dilihat dengan mata kasar dan boleh didetect ataupun yang boleh ditentukan secara eksperimental, secara realistik. Walau bagaimanapun, kita kata kita boleh menterjemahkan resultant velocity di sini kepada component velocity. So yang ini saya rasa pelajar telah faham. Oleh itu sekiranya kita memecahkan resultant velocity itu kepada komponen velocity, kita akan dapat bahawa ia perlu ada komponen velocity pada paksi X dan juga komponen velocity pada paksi Y. So oleh itu, had laju komponen velocity pada paksi X ditulis sebagai U dan komponen velocity pada paksi Y ditulis sebagai V. Dan hubungan di antara Q, U dan V bolehlah ditulis seperti ini. Ia menggunakan idea trigonometri. Oleh itu kita boleh mengira resultant velocity dengan menggunakan rumus punca kuasa U kuasa 2 campur V kuasa 2. Dan sekiranya ada had laju komponen untuk paksi yang ketiga iaitu paksi Z, oleh itu velocity komponen pada paksi Z akan ditulis sebagai W. So, kemudian kita kata kalau untuk mengira resultant velocity memadai untuk awak campur dan kuasa 2 kan di sini. Walau bagaimanapun kita akan fokus kepada dua dimensi sahaja di dalam kursus ini.
Dan sekiranya kita diminta untuk menerangkan berkenaan dengan resultant velocity, sebenarnya kita boleh buktikan di dalam kehidupan seharian kita. Cara yang paling mudah sekali kita buktikannya ialah, contohnya kita ada sungai di sini mengalir dengan had laju yang tertentu daripada kiri ke kanan, dan kita perlu menyeberang daripada poin 1 ke poin 2. Okey. Oleh itu, sekiranya kita kita ada perahu di sini dan kita berusaha untuk bergerak lurus di sini. Tetapi apa sebenarnya yang perlu kita buat? Okay, sekiranya anda memang mahir, anda tukang perahu, katakan. Sebenarnya apa yang anda buat ialah anda menggerakkan perahu itu secara serong. Maknanya perahu sebenarnya boleh kena bergerak macam gitu. Okay, supaya kita kata combination di antara had laju pada paksi ini dan juga had laju pada paksi ini, okay, akan menghasilkan resultant velocity seperti ini. So, jadi maksudnya komponen velocity sebenarnya wujud di dalam real situation, cuma oleh kerana ia komponen, maksudnya ia tidak boleh stand alone. Kita tak boleh nampak komponen itu sahaja. Kerana apa? Tindak balas dua komponen tersebut akan menghasilkan resultant velocity. Oleh itu, resultant velocity inilah yang kita nampak. Okay, saya harap pelajar boleh imagine dengan mudah bagaimana yang dimaksudkan dengan resultant velocity dan juga komponen velocity. Tetapi yang utama di dalam kursus ini, pastikan para pelajar tahu rumus ini. Para pelajar tahu bahawa U adalah velocity component at x-axis dan V adalah velocity component at y-axis. Okey, ini yang pertama yang perlu pelajar tahu. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan satu lagi jenis koordinat yang dinamakan polar coordinate system. Okey. So polar coordinate system ini digunakan ketika apa? Ketika sesuatu keadaan bergerak secara bulatan. Maksudnya selalunya, contohnya di dalam sungai atau sebagainya, kita kata sebuah perahu bergerak daripada poin 1 pergi ke poin 2. Oleh itu, pergerakan ini kita kata adalah linear ataupun ia boleh diterjemahkan kepada jarak yang dilalui sesuatu objek. Okay. Tetapi apabila kita membicarakan sesuatu pergerakan yang melibatkan pusingan, okay, yang paling senang sekali kita kata adalah vortex. So maksudnya kita kata ada satu molekul yang berpusing pada satu jalan sahaja. So dalam keadaan ini kita dapati bahawa molekul ini tidak boleh diterjemahkan kepada jarak yang dilalui. Koordinat dia, maknanya XY dia tidak elok untuk kita nyatakan dalam keadaan X dan Y. Kerana apa? Kerana trail ataupun landasan yang dilalui oleh molekul ini akan sentiasa berulang kali. So ia tidak akan menggambarkan kedudukan yang ia akan menyukarkan orang untuk memahami kedudukan tersebut. Oleh itu, kita kata dalam keadaan ini kita akan menterjemahkan koordinat ataupun lokasi objek ini dengan menggunakan idea polar coordinate, iaitu kita akan menyatakan in term of, maknanya kita akan menyatakan daripada segi berapa panjang kedudukan molekul ini daripada titik tengah ataupun radius. Ini radius. Dan juga berapakah bukaan ataupun angle yang berlaku di sini berbanding dengan origin. Kita anggap ini adalah reference line. Maksudnya pengiraan angle itu bermula di titik ini. Okey, so ini adalah contoh polar coordinate. So maksudnya sekiranya ada satu molekul di sini berputar di atas garisan ini, di atas paksinya. Oleh itu lebih mudah ataupun kita kata lebih tepat untuk kita nyatakan kedudukan sesuatu molekul dengan menyatakan apakah nilai radiusnya dan juga apakah nilai theta. Oleh itu, sekiranya Cartesian coordinate ditulis sebagai X dan Y,
Oleh itu, polar coordinate kita akan tulis sebagai nilai R dan juga nilai angle. Dan cara penulisannya ialah nilai R di sini kita boleh tulis dalam keadaan meter, maksudnya unit SI, dan theta di sini kita boleh tulis dalam keadaan degree, atau mungkin kita boleh menulis dalam keadaan pi atau sebagainya. So maksudnya ada ketika orang akan menulis 5 dan 90 darjah, ada ketika orang menulis 5 dan mungkin setengah pi. Okay, so di sini saya harap pelajar dapat tahu bahawa nilai pi membawa maksud adalah 180 darjah. Okay, yang ini saya harap pelajar dapat memahami dengan mudah. Okey, so kemudian kita cuba melihat apakah komponen velocity yang boleh kita nyatakan untuk keadaan ini. Pertama, kita kata komponen velocity boleh ditulis sebagai komponen velocity, kita kata at radial direction. So maksudnya pada arah jejari. Ini adalah jejari, oleh itu kita kata ada molekul yang akan mempunyai komponen velocity pada arah jejari. Dan satu lagi kita kata, oleh kerana molekul ini secara resultantnya, secara resultantnya berputar ke arah hadapan seperti itu, oleh itu ia mempunyai satu lagi komponen yang dinyatakan sebagai tangential component ataupun velocity at tangential direction. So, tangential ni maksudnya apa? Maksudnya ialah satu garisan di sini yang perpendicular 90 darjah dengan radius. Jadi maknanya saya harap pelajar dapat imagine sekiranya kita ada bulatan di sini. So pada titik ini tangent macam mana? Tangent adalah satu garisan yang seolah-olah membahagi dua kat sudut di sini. Dan kita tahu bulatan ada titik tengah. Oleh itu sekiranya di sini adalah radius, dia akan menjadi 90 darjah seperti itu. So, itu yang dikatakan tangential direction. So, oleh kerana tangential direction ini lebih, menceritakan tentang arah pergerakan, oleh itu, ia ditulis sebagai U theta. So, jadi, kalau untuk radial direction, kita akan menulis sebagai UR, dan untuk tangential direction, kita akan menulis U theta. Okay. Dan bagaimana untuk kita mengira resultant velocity, kita menggunakan idea yang sama. Okay. Kenapa kita menggunakan idea ini? Kerana velocity adalah vektor. Oleh itu, ia ada magnitude dan ia juga ada arah. Maksudnya, dia ada nilai dan ia perlu dinyatakan arah. Oleh itu, ketika menulis velocity, kita kena memahami bahawa negative velocity dan positive velocity adalah benar. Maksudnya, tanda negatif di situ menunjukkan arah adalah berlawanan dengan tanda positif.